Sambungnya hadis kelebihan Al-Quran. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi hal tazawwajta ya fulan qala la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwaju bih qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad qala bala qala thuluthul Quran qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath qala bala qala rubu'ul Quran qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun qala bala qala rubu'ul Quran qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ard qala bala qala rubu'ul Quran qala tazawwaj rawahu Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang daripada sahabatnya, "Wahai fulan, adakah engkau telah berkahwin?" Beliau menjawab, "Belum wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak mempunyai apa-apa yang membolehkan saya berkahwin." Yakni saya seorang yang miskin. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu tidak mengerti surah Al-Ikhlas?" Beliau menjawab, "Ya, saya ingat." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia menyamai 1/3 Al-Quran." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mengerti idza jaa nasrullahi wal fath?" Beliau menjawab, "Ya, saya ingat." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Ia menyamai 1/4 Al-Quran." Dari segi pahala baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mengerti surah Qul ya ayyuhal kafirun?" Beliau menjawab, "Ya, saya ingat." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia menyamai 1/4 Al-Quran." Jadi dari segi pahala baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mengerti surah Iza Zulzilat?" Beliau menjawab, "Ya, saya ingat." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ia menyamai 1/4 Al-Quran dari segi pahala." Kahwinlah. Rawahu Tirmidzi. Maksud sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah, apabila kamu mengerti surah-surah itu, maka sebenarnya kamu tidak miskin, bahkan kamu seorang yang kaya. Oleh itu kamu hendaklah berkahwin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, "Aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Fas'altuhu madha ya Rasulullah? Faqala al-jannah." Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa'aradtu an adhhaba ila ar-rajul fa ubashshirah. Thumma farigtu an yafutani al-ghada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa athartu al-ghada'. Thumma dhahabtu ila ar-rajul fa wajadtuhu qad dhahab." Rawahu Malik fi Muwatta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa pada suatu ketika saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang sedang membaca surah Qul huwallahu ahad. Lantas baginda bersabda, "Telah wajib." Lantaran itu saya bertanya, "Apakah yang telah wajib wahai Rasulullah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syurga telah wajib padanya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Saya ingin pergi kepada lelaki itu dan beritahu berita gembira itu. Namun saya bimbang akan terlepas makan tengah hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya telah mengutamakan makan tengah hari kerana dapat makan bersama Nabi ialah satu tuah. Selepas makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah pergi dan mendapati lelaki itu tidak ada lagi." An Abi Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulathal Quran?" Qala, "Wa kayfa yaqra'u thulathal Quran?" Qala, "Qul huwallahu ahad ya'dilu thulathal Quran." Rawahu Muslim. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah sesiapa daripada kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana mungkin seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad menyamai 1/3 Al-Quran." Rawahu Muslim. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat, masih lagi kita dengar bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bina hubungan sahabat dengan kita Allah SWT, dengan cara yang mana dibina. Ini peringkat awal. Kita tahu sahabat khususnya di Madinah, daripada latar belakang jahiliah, tidak pandai baca, tidak pandai menulis, tak belajar. Bagaimana Nabi bina sikit-sikit. Semua perkara yang boleh menyebabkan para sahabat ni rasa Quran yang ada ni semua Nabi guna. Nabi tawajuh kepada para sahabat kepada Al-Quran.
hadis yang masyhur yang kita sentiasa dengar kan. Nabi bagi tahu, ada siapa-siapa nak pergi ke pasar yang masyhur pada zaman Nabi tu, pasar Ongkas, ya. Kemudian bawa balik 2 ekor unta tanpa melakukan tumpah darah, tanpa memutuskan hubungan silaturahim. Semua sahabat beritahu, ya Rasulullah, semua kami suka benda lagu tu. Ya. Nabi beritahu pada sahabat, belajar 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat Quran lebih baik daripada 3, 4. Jadi Nabi tawajud pada sahabat. Sebenarnya hadirin bila kita perhati, ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah para sahabat. Untuk sahabat bina hubungan dengan kita Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis berkenaan keluar Allah ni, kelebihan keluar. Nabi bina benda yang mudah-mudah, surah-surah yang mudah-mudah. Ya. Surah yang mudah-mudah. Ini peringkat awal para sahabat, peringkat awal para sahabat. Kalau peringkat akhir kehidupan para sahabat, hubungan mereka dengan kita Allah. Nah, majoriti para sahabat ni baca wirid mereka Quran ni, dan mereka khatam seminggu sekali. Seminggu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim khair. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surat 187, 187 Surah At-Taubah. Surat 187 Surah At-Taubah. Ayat pertama, Surah Taubah ayat pertama. Surat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون Alhamdulillah hadirin surah seterusnya surah Taubah. Taubah ni menyatakan keinginan untuk kembali pada Allah, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Itu makna taubah. Dengan menyesali kesilapan-kesilapan yang dibuat masa lalu. Surah ni Allah SWT namakan surah Taubah. Sebab surah Anfal, surah Taubah. Tadi kita silap baca bismillah. Surah ni surah yang mana tidak ada bismillah. Sepakat. Dan dinamakan surah Taubah ni sebab kalimah Taubah dalam surah ni paling banyak sekali disebut dalam Quran. Lebih kurang dari 17 ke 18 kalimah Taubah. Dan taubat ni diperintahkan kepada semua golongan, kepada orang kafir, kepada orang munafikin, kepada orang Islam, kepada para sahabat dan kepada Nabi sendiri, semua pihak kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua peringkat kena, orang kafir kena kembali pada Allah. Orang kafir ni kerana dia tidak beriman dengan Allah, dia kena kembali pada Allah kalau dia nak selamat di akhirat. Orang munafikin pun kena taubat. Dan cerita sahabat pun taubat ni. Berapa sahabat taubat ni? Ini sahabat ahli Badar. Sebab sahabat telah ada keinginan tidak mahu menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada unsur tu, tiga orang sahabat dan Allah Ta'ala letak akhir kisah dia sebagai panduan pada kita. Mana surah ni bagi tahu kepada kita daripada awal Baqarah kita baca Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Jadi surah ni dah jelas dah tentang Allah SWT. Semua orang kena kembali pada Allah, semua orang kena taat pada Allah SWT. Kalau tidak ada keinginan untuk taat pada Allah SWT, menyebabkan kemurkaan Allah, menyebabkan azab Allah SWT. Jadi semua peringkat. Sebab tu juga Quran ditulis untuk manusia taat pada Allah, bukan untuk kumpul maklumat, tidak. Untuk manusia tunduk taslim pada Allah SWT. Sebab tu semua pihak Allah SWT tegur belakang. Allah Ta'ala tegur belakang.
Jadi surah ni diturunkan di antara surah yang terakhir. Surah yang terakhir yang Allah Ta'ala turunkan selepas peperangan Tabuk. Ini surah ni menggambarkan tentang peperangan Tabuk. Surah Anfal, Badar, surah ni Tabuk. Tak sekali. Ghazwah Nabi, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Bulan Rejab Nabi pergi. Bulan Rejab. Sampai bulan puasa 3 bulan. Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan. Pergi dah balik lah. Jadi bila balik daripada Tabuk, Tabuk ni nak perang dengan Rom, dengan Nabi. Tapi Rom tak jadi. Rom takut. Pihak Rom dulu nak serang. Nabi pergi sambut, terima di Tabuk. Sampai di sana Nabi tunggu 3 bulan. Jalan dia lagi duduk sana lagi tunggu. Nabi pastikan Rom tak berani, maka balik sebenarnya. Maka balik tahun 9 Hijrah tu bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Maka nak masuk Zulkaidah tu Nabi nak buat haji. Nabi sebenarnya nak buat haji. Tapi Nabi fikir sebab di Mekah ni, sebab Fathu Mekah tahun ke-8 Fathu Mekah ni, Nabi fikir orang buat haji ni telanjang kan. Tak. Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Nabi bagi tahu bagaimana aku nak buat haji. Tak. Nabi sesakak sebab kalau Nabi pergi buat haji, tak, masyarakat campur dengan orang kafir masa tu. Jadi tak boleh nak halal. Jadi Nabi tidak ingin keadaan kata Allah SWT dengan surah ni. Nabi perintahkan Abu Bakar mu lagi. Surah ni Nabi tak pergi daripada awal lagi, sebelum surah ni turun lagi. Itu saya buat haji tu. Tapi Nabi sakat lagi sebab Nabi tahu bahawa orang tawaf dengan telanjang gitu. Kalau Nabi pergi bahaya, Nabi tak tegur kan. Tak. Maka orang ingat boleh. Tak. Maka Nabi hantar Abu Bakar jadi ketua, bawa jemaah haji ni. Dia haji. Selepas Abu Bakar sudah pergi dah Safa di Hulaifah, Safa dah di Mekah tu, baru turun surah ni. Jadi bila turun surah ni, tak, Nabi hantar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Hantar turun surah ni, turun mukadimah dia sikit. Jadi surah ni bukan turun sekali, turun sikit. Cuma dalam masa turun surah ni tak ada surah lain turun. Sikit turun surah ni. Tak. Dia surah ni menggambarkan tentang munafikin. Sebab tu di kalangan para sahabat dipanggil surah ni surah banyak nama. Fadihah, surah Kashifah. Surah apa dia ni? Surah mendedahkan keaiban munafikin. Surah ni Allah Taala dedah sah. Ada munafikin juga nifak yang ada pada orang Islam. Jadi Allah Taala dedah. Jadi Sayyidina Ali pergi untuk sampaikan ayat yang kita baca ni. Ayat yang kita baca. Dan kenapa tidak ada bismillah? Sebab begini Nabi sallallahu alaihi wasallam susunnya. Quran ni susunan dia ni bukan daripada para sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan daripada Jibril. Bagi tahu bila turun surah ni letak lepas surah ni, ayat ni letak dalam surah ni, sebelum ayat sekian-sekian, selepas ayat sekian-sekian. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam terima daripada Jibril. Dan kaul yang masyhur yang diterima oleh ulama sebenarnya, kaum yang mengatakan bahawa surah ni tak ada bismillah ni. Sebab surah ni turun untuk menyatakan tak berlepas diri daripada orang kafir dan orang munafik. Surah ni seperti mana pedang lah. Jadi tak sesuai. Sebab bismillah ni keamanan. Surah ni berlepas diri daripada keamanan. Jadi sebab tu tidak diletakkan bismillah. Ada pun pendapat mengatakan seperti mana yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Hadis ada berkenaan hadis Ibnu Abbas tanya Sayyidina Uthman tu, apa surah Barak tak ada tulis bismillah ni. Tak. Jadi riwayat itu tidak sahih, riwayat itu sebenarnya. Riwayat itu tidak sahih. Sayyidina Uthman bagi tahu tak, cerita dari riwayat itu dia punya mata dia tu khalal, banyak masalah.
Sayyidina Uthman bagi tahu pada Ibnu Abbas, bila turun surah ini Nabi tak jelas kan. Itu kata dia. Jadi kami sahabat tak tahu nak buat lagu mana. Jadi surah ini lepas surah Anfal. Sebahagian para sahabat kata ni surah yang sama, surah Anfal juga ni. Sebahagian sahabat kata tidak, surah Taubah surah lain. Surah lain. Jadi riwayat itu tidak sahih sebenarnya. Tidak sahih. Sebab apa? Sebab semua kok sempurna dah sebenarnya. Tak semua sempurna dah. Di mana kita maklum Nabi tadarus sudah dengan Jibril. Dalam bulan Ramadan akhir hidup Nabi itu 2 kali dah. Nabi tadarus. Kemudian Nabi bagi tahu dah para sahabat. Dan benda itu tidak timbul sebenarnya. Sebenarnya seperti mana Sayyidina Umar bagi tahu ataupun Sayyidina Ali bagi tahu riwayat ni kan. Sebab apa tak ada bismillah, sebab surah ni berkenaan dengan bara'ah daripada Allah ni, tidak sesuai tak bismillah, berlepas diri daripada orang kafir. Baik, kita tengok bara'atun minallahi wa rasulah. Allah SWT dan Rasul berlepas diri. Berlepas diri perjanjian yang dibuat dengan orang kafir musyrikin. Orang kafir musyrikin mana ni? Ni tentu dah bukan orang Mekah lah. Ni bukan tentu orang Mekah ni. Sebab surah ni diturunkan masa musim haji. Orang Mekah selesai dah. Orang Mekah masa Fatu Mekah lagi. Masa Fatu Mekah lagi. Dia orang Mekah ni telah masuk Islam dah. Telah masuk Islam dah. Kalau kita nak masuk juga saki-baki yang tak Islam. Maknanya orang-orang manusia yang mana yang pergi buat haji tu, orang Arab yang pergi buat haji, yang ada perjanjian dengan damai dengan orang Islam. Mana-mana Arab kan masuk, sebab bila Fatu Mekah ni Arab-Arab lain boleh mari dah jumpa Nabi di Madinah, boleh pergi mari dah. Masa tu ada perjanjian damai dah. Perjanjian damai dah dengan Nabi. Kau Islam kau tak Islam kau, semua tu bila Quraisy sudah buat perjanjian tu, maka termasuk mereka sekali. Masuk mereka sekali. Sebab tu bila musim haji kan mereka pergi. Tahu dah Islam ni, Mekah ni jatuh pada Nabi dah. Tapi sebab tidak ada arahan, tidak ada larangan untuk mereka tidak boleh buat haji. Jadi sebab itulah Allah SWT turunkan surah ni, batalkan semua perjanjian-perjanjian yang ada. Orang Mekah sudah, kita boleh kata majoriti sudah masuk Islam dah lah. Sebab mereka terlibat dengan Hunain ke apa kan. Bara'atum minallahi wa Allah SWT dia Rasul berlepas diri kepada orang yang mana ada buat perjanjian dengan Islam di kalangan orang musyrikin. Hubungan orang Islam dengan orang kafir ni, dia ada hubungan ke apa dia? Perang. Lepas tu perjanjian untuk satu tempoh. Dia ada hubungan zimmah. Orang kafir zimmi, orang kafir di bawah perlindungan orang Islam. Di bawah perlindungan orang Islam. Ni orang kafir yang mana dia buat perjanjian dengan orang Islam untuk satu tempoh. Gejatan senjata. Tidak akan berlawan, tidak akan perang. Jadi orang kafir lagu ni Allah SWT bagi tahu, Allah SWT dia Rasul berlepas diri daripada mana-mana musyrikin yang buat perjanjian damai sebelum ni. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Kamu boleh berjalan di atas muka bumi ni di Mekah dulu ni selama 4 bulan. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah bahawa kamu tidak dapat berlepas diri daripada Allah. Dan Allah SWT pasti akan hina orang kafir. Allah SWT pasti akan hina orang kafir. Bagi tahu, sebut nama Allah SWT. Wa adhanun minallah, dan i'lan daripada Allah SWT dan Rasul kepada semua manusia, yaumal hajjil akbar, pada haji akbar ni apa dia? Di Arafah. Gapo dia? Annallaha bari'um minal musyrikin, bahawa Allah SWT dan Rasul berlepas diri daripada orang musyrikin. Surah Al-A'la sekali lagi di Arafah. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, sekiranya kamu kembali pada Allah, ni pada orang musyrikin, jadi hamba, tidak syirik dengan Allah, maka itu baik untuk kamu. Wa in tawallaitum, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kamu tidak dapat berlepas diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi berita gembira kepada orang kafir, bi'adzabin alim. Tengok, ambil suasana tu. Bila Islam sudah naik ke dak, maka digunakan segala cara ni untuk dekatkan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang ni. Ambil peluang. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang kafir yang mana, musyrikin yang mana ada perjanjian damai. Kemudian thumma lam yankusukum syai'a, kemudian dia tidak pernah mengurangi
dak tetapi perjanjian tu apa-apa perkara. Dak walam yuzahiru alaikum ahna. Dia tidak membantu untuk mengalahkan kamu, tidak membantu orang lain untuk mengalahkan kamu, tidak pernah sekongkol dengan siapa-siapa. Orang lagu ni fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddahim. Sempurnakanlah perjanjian kamu dengan mereka ke satu tempoh yang telah kamu sepakat sebelum ni. Kalau ada tempoh dah. Jadi hak ni khusus Allah Taala bagi tahu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Taala suka pada orang mukmin yang bertakwa. Fa idzan salafa, adapun kafir lain tu ada perjanjian umum dak. Maka bila berlalu 4 bulan hari. Berlalu 4 bulan hari. Dak. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian diselangi dengan Rajab. Maka bila berlalu 4 bulan hari ni, faqtulul musyrikin, maka talih lagi orang musyrikin di sini. Tak. Allah bagi tahu, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah semua musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Tak, tangkap mereka, tahan mereka. Tak. Halal mereka daripada segenap cara. Tapi fa in tabu, sekiranya mereka kembali taubat nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, nak balik pada Allah dan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, fa khallu sabil, maka lepaskanlah mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, sekiranya ada mana-mana musyrikin dak hani lepas 4 bulan dak, mana-mana orang musyrikin nak mari Mekah, nak tengok, nak tahu Islam, nak dengar Quran, nak tahu, nak ngaji. Ni minta perlindungan, minta visa lah. Istajaraka ni minta visa. Maka Allah kata fa'ajiru, bagilah pada dia hatta yasma' kalam, sehingga dia dengar kalam Allah. Kemana dia tengok negeri Islam, kena tengok Islam, nak tengok, nak dengar Quran, nak tahu Islam itu apa dia. Maka lindungilah dia sehingga dia dengar apa dia Allah SWT. Summa ablighu ma'manah, kemudian pastikan keamanan dia. Dzalika bi annahum qaum la ya'lamun. Demikian itu kaum mereka tidak tahu sebenarnya, dia tak tahu hakikat sebenar. Jadi ni boleh. Allah Taala, kaifa yakunu musyrikin ahd, bagaimana orang musyrikin boleh ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh ada perjanjian dengan Rasul? Tak mungkin. Dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang mana kamu sudah buat perjanjian sebelum ni di Masjidil Haram. Famastaqamu lakum fastaqimu lakum. Sekiranya mereka jaga perjanjian itu, maka kamu jagalah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah SWT suka pada orang bertakwa. Kaifa wa in yadhharu alaikum, Allah Taala bagi tahu. Ni orang musyrikin, lagu-lagu mana dia? Bagaimana Allah Taala bagi tahu? Bagaimana mungkin orang musyrikin? Allah Taala bagi tahu pada kita bagaimana? Wa in yadhharu alaikum, sekiranya mereka dapat mengalahkan kamu, la yarkubu fikum illa wala dhimmah, mereka tidak akan bagi peluang lagi pada kamu. Tak. Ni mereka nampak jinak ni sebab apa? Sebab tak ada arah ni. Ya Allah Taala dedahkan. Kalau dia ada peluang berkuasa, la yarkubu fikum illa wala dhimmah, mereka tidak akan bagi peluang lagi pada orang Islam. Yurdunakum bi afwahihim, mereka bercakap dengan kamu dengan bahasa lemah lembut untuk meredakan kamu, tapi dalam hati mereka tidak mahu. Kebanyakan mereka ni fasik. Ini Allah Taala bagi tahu jiwa orang syirik dengan Allah SWT. Dan kita boleh tengok kan, dia mana-mana orang Islam duduk negara orang syirik kan, tak selamat biasa, ada gangguan. Tapi kalau orang musyrik duduk negara orang Islam, tak apa, tak berlaku. Tak berlaku. Pak tengok pak kita lah, mana ada gangguan. Aman dia. Indonesia pun aman. Tak duduk di tengah-tengah orang Islam. Tapi kalau orang Islam tak duduk situ, Rohingya, tak, semua kerana agama pula. Sekarang Sri Lanka, tak, India tu memang sama-sama lah. Tak, India ni siapa ni, setiap kali nak masuk gempai agak masalah lalu. Tak, mana nak gempai lembu ni, jual daging lembu orang Islam ni macam jual ganja. Tak, dia punya bahaya dia. Tapi sebenarnya ajib India ni. Tak, lembu-lembu dia banyak lembu dia banyak. Buat apa? Mesti gempai je jual pada orang Islam kau. Dia jual tu hari-hari. Tapi dia tak jual tempat balah lah. Dia tak jual di Delhi, tak jual. Dia jual mana? Dia jual tu. Kalau kita kata kat alik-alik ulu tu, orang Islam sini pun tahu juga. Dia tahu juga. Dia nak agak apa ni? Tambah-tambah kos makanan tinggi kan. Lah ni kan. Lembu tu hati dia kena pergi makan.
Dah faedah tak boleh. Tak. Letih kat dia. Jadi dia jual pada orang Islam. Dia tahu orang Islam beli ya. Dia tak beli. Memang orang Islam beli. Tak. Jual bayar dia jual tu hari dia untuk sembelih. Jual beli. Pitih punya pasar ke tak? Sebab tu dia tak ada orang mana sebenarnya bukan ada agama ni. Dia Tuhan dia pitih benar. Dunia Tuhan dia benar. Sebab tu tengok, boleh tengok tak jujur dia tu. Main dengan pitih, main dengan apa dak 1000 sekar kan. Main dengan 1000 ekar ni. Tak kata tidak agama buat habis. Nak pergi makan ni habis. Dia punya kos makan Tuhan dia tu besar. Susah tak nak buat gitu. Jual pada orang Islam. Marah-marah sentimen tu kerana dengan sentimen Tuhan ni tak boleh pengaruh orang. Tu yang sebenarnya. Ajib tak manusia ni ambil kesempatan. Dia bukan jujur. Tapi Allah Taala bagi tahu jiwa orang musyrik ni. Nah. Takut kita rasa pelik dia suruh perangi apa? Sebab jiwa orang lagu ni. Nah. Kena ada di tanah haram. Tak tempat yang mana aman untuk orang Islam. Allah Taala bagi tahu orang lagu ni dia tunduk sekarang ni sebab dia tak ada arah. Ishtaraw bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma ya'malun. Allah Taala bagi tahu bagi dia nilai agama Allah SWT tidak ada nilai. Sebab tu dia halal. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kemudian Allah Taala la yarkubuna fi mu'min illa wala dhimmah. Mereka ni Allah Taala bagi tahu tidak ada kasihan belah, tidak ada rasa kasihan pada orang mukmin. Tidak akan bagi perlindungan. Ulaika humul mu'tadun, itulah orang yang mana yang melampau. Fa in tabu, tapi masih lagi Quran tengok ni. Khitab ni pada semua musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salat, sekiranya mereka bertaubat, dan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka jadi saudara kamu dalam agama. Kami menjelaskan ayat supaya mereka dapat mengetahui. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, sekiranya mereka langgar perjanjian mereka. Mereka langgar perjanjian. Kau musyrikin, kau ada perjanjian terlanggar. Wa ta'inu fi dinikum, kemudian kritik dah caci agama kamu. Faqatilu a'immatal kufr, maka bunuhlah kepala-kepala kufuran. Innahum la aymana lahum, untuk mereka ni tidak ada guna perjanjian lagi. Mudah-mudahan mereka berhenti. Ala tuqatiluna, kenapa kamu tidak memerangi kaum yang mana telah melanggar perjanjian? Wa hammu bi ikhrajir, dan mereka ni bercita-cita untuk menghalau Nabi dan Rasul kamu. Wahum bada'ukum awal marah, dan mereka lah yang mula-mula sekali. Atakhshawnahum, adakah kamu takut pada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, Allah lebih berhak untuk ditakuti sekiranya kamu benar-benar mukmin. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, perangilah mereka. Kalau kamu tidak mahu perangi mereka, yu'adzibuhumullahu bi'aidikum, perangilah mereka sehingga Allah SWT dapat azab mereka dengan tangan-tangan kamu. Dia hinakan mereka, dia bagi pertolongan untuk mengalahkan mereka. Dia wa yashfi sudur qaumil mu'minin, untuk Allah SWT rawat hati dada-dada orang mukmin. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, dan supaya Allah Taala hilangkan kemarahan dalam hati orang mukmin. Wa yatubullahu ala man yasha, walau bagaimanapun Allah Taala terima taubat pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Allah alim hakim. Am hasibtu, bapa kena buat lagu ni Allah Taala bagi. Am hasibtu an tutraku, adakah kamu fikir Allah SWT akan biarkan kamu ni? Tak. Bapa suruh berjuang, bapa suruh berjihad ni. Tak. Allah Taala bagi tahu ni hikmah dia. Am hasibtum an tutraku, adakah kamu menyangka bahawa Allah Taala akan biarkan kamu? Daripada lagu ni tidak berjuang. Walamma ya'lamillahu alladhi, belum lagi Allah SWT dapat zahirkan orang yang benar-benar berjuang di kalangan kamu. Dia orang yang mana tidak jadikan selain daripada Allah, selain daripada Rasul, selain daripada orang mukmin ni walijah. Ni walijah ni teman yang setia. Haji Allah Taala guna kata walijah dalam Quran. Walijah ni dalam Quran guna tempat apa ni? Hatta ada surah Arah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Walijah ni maknanya dakhil, maknanya masuk. Wuluj. Walajah ni maknanya dakhala. Dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada kalimah yang makna yang sama pada zahir tapi hakikat tak sama. Dakhala masuk, walajah masuk. Tapi Allah Taala guna walij. Allah Taala guna dalam Quran hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga jagung masuk dalam lubang, sehingga unta masuk dalam lubang jagung. Digunakan kait dengan jagung walijah. Digunakan tentang Malaysia. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar. Allah Taala tak guna yudkhilu.
tak ada masuk kan, tak ada guna yuliju. Apa gunanya? Sebab kalimah walaja ni dia ada dua makna beza dengan dakhala. Tak. Beza dia ada sudut ke apa? Dia benda yang mana berlain ni. Kalau dakhala ni tak, benda yang sama, tabiat yang sama, tabiat masuk, tak boleh benda yang sama. Kalau walaja ni dua benda yang berlain. Tak. Allah Ta'ala guna unta masuk dalam lebih jagung. Unta tabiat dia lagu lain, jagung lagu lain. Itu satu. Yang kedua, Malaysia yulijul laila fin nahar wa yulijun nahar. Malam masuk dalam siang, siang masuk dalam malam kan. Malam tak sebut siang, siang tak sebut. Dia tabiat lain-lain belakang. Dia ada makna tu. Pertama, yang kedua dia ada makna masuk tak tetap. Tak. Masuk tidak tetap. Tak, dia tak akan jadi orang itu. Sebab tu dia tak guna ni. Malam tak akan jadi siang, siang tak akan jadi malam. Dia malam tetap malam, siang tak siang. Begitu jagung kalau dia masuk ke dia masuk tubik, masuk tubik, masuk tubik. Dia jahit ke tak? Masuk tubik, masuk tubik. Yalij. Allah Ta'ala guna kata ni. Ni walij ke apa ni? Temai ke apa? Temai yang berkhianat. Allah Ta'ala beritahu, adakah kamu nyangka bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja? Belum lagi Allah Ta'ala dapat zahirkan siapa yang benar-benar berjual di kalangan kamu, siapa yang mana tidak ambil selain daripada Allah, selain daripada Rasul dia, selain daripada orang mukmin, walijah. Nah, takut dia ni nampak je Islam, tapi ambil siapa dia? Ambil bukan orang yang mana beriman dengan Allah, bukan yang beriman dengan Rasul, bukan orang yang mana walak dengan orang mukmin sebagai teman dia. Sebab Nabi ni orang masih lagi tanah dalam ayat ni nak walak pada orang mukmin. Dengan orang kafir jangan walak. Sebut. Maknanya sebut orang kafir ni najis. Nak tanah pada kita. Sebab Nabi ni barulah bangsa tu jadi maju. Kalau jiwa benda ni tak ada sama-sama kita kan dah. Tak boleh nak maju. Dia kena ada apa dia walak pada sama-sama kita. Baru orang lain tak boleh masuk, baru tak boleh rosakkan kita. Dari ni Quran Allah SWT tanya pada kita. Dan ni fitrah manusia, fitrah beragama, fitrah untuk maju kan. Kalau sama-sama kita tak ada walak, siapa-siapa boleh masuk jadi orang kita. Orang boleh nyama. Sebab tu siapa Amerika tu maju tu. Tak. Dia ada benda ni, dia ada konsep ni. Mana orang luar boleh masuk jadi pemimpin dia. Hatta sama-sama Kristian sendiri pun tak. Dia punya mazhab tak sama tu. Tak. Sejarah presiden Amerika tu, ada tengok mazhab Kristian, semua mazhab sama belakang. Tengok mazhab dia jaga benda ni. Dia mesti ada benda lagu ni. Sebab asas jadi kuat. Di mana boleh orang mazhab lain masuk? Mazhab lain masuk. Ketika dia akan jadi kuat. Jadi ni Allah SWT bagi tahu pada kita. Bagaimana adakah kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala akan biarkan? Tak. Keadaan kamu ini tanpa jihad, benda ni tak akan zahir. Tanpa jihad dan tanpa infak. Tak. Sebab tu dalam surah ni Allah Ta'ala keluarkan sifat-sifat munafik. Surah ni kena dengan jihad. Bila jihad dan infak, maka ketubik sifat-sifat munafik. Sini pun Allah Ta'ala mula bagi tahu. Tak. Adakah kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala akan biarkan kamu? Belum lagi Allah Ta'ala dapat zahir ya'lamillah ni yudhirullah. Dan Allah Ta'ala dapat zahir kan orang yang mana benar-benar berjual di kalangan kamu, yang tidak jadikan selain daripada Allah, selain daripada Rasul, selain daripada orang mukmin, teman yang rapat. Walijah. Teman yang rapat pula walijah ni apa dia? Dia pun bukan teman yang kamu sebenar. Tengok Allah gambar kan. Dia ni nak mari depan dengan kamu kerana ada benda ya. Ya Allah gambarkan dakhilah ni dengan walijah. Wallahu khabir bima ta'mal. Allah Ta'ala lebih jelas lagi tentang apa yang kamu buat. Allah lebih tahu. Kemudian mula Allah Ta'ala bagi itu, maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Apa hal orang daripada Masjidil Haram ni? Kan isu besar masa ni. Allah Ta'ala bagi itu, tidak patut bagi orang syirik dengan Allah ni memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa. Tak patut. Tak boleh. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid. Hal ni lain mayu kita. Tak boleh. Orang kafir mari bersih masjid kita, tak boleh. Itu sifat-sifat pak orang mukmin. Allah Ta'ala sebut kan orang mukmin ayyutahhira baitiya lit-taifin wal anis. Ni amalan-amalan orang mukmin. Orang kafir kita kena buat lain merah dia. Tak, lain merah dia. Maka lil musyrik, Allah kata tidak patut mana-mana orang musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tak, mengimarahkan masjid Allah, masajid Allah. Yang mana ya syahidina ala anfusihim, mereka bersaksi kat atas diri mereka kufur.
Ta'lim. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Itulah orang mana amal dia sia-sia dan akhirat nanti dalam neraka kekal. Innama, siapa dia boleh makmum ke masjid Allah? Ni. Dia juga amal apa untuk makmum ke masjid? Innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya yang mengimarahkan masjid Allah ni man amana billahi wal yawmil akhir. Orang mana beriman dengan Allah di hari akhirat. Gapo dia amal yang makmum ke? Wa aqamas salah. Nak mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah wa lam yakhsha Allah wa lam yakhsha illa Allah. Ni mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, tidak takut melainkan Allah dalam rumah Allah. Jangan takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata fa'asa ulaika yakun minhum. Mudah-mudahan itulah orang yang mana menjadi orang yang mana muhtadi, mendapat petunjuk. Sebab tu amalan ni kita nak bentuk mujtama sekarang ni, usaha kita sedang buat nak amalan makmum masjid. Kita kena hidupkan. Tentu kita nak bina suasana agama di tempat kita. Ini memakmumkan masjid lah. Kita kena cuba hidupkan masjid ni 24 jam. Untuk ubah suasana. Untuk ubah suasana. Dia ni tempat dia. Untuk suasana kampung kita berubah. Kita kena sentiasa ada amalan di masjid kita. Amalan apa dia? Amalan dakwah. Amalan apa dia? Ta'lim, tadabbur Quran, muzakarah Quran, muzakarah hadis-hadis Nabi. Amalan seperti mana masjid Nabi. Lepas tu amalan khidmat, bersih masjid kita. Amalan khidmat. Lepas tu amalan ibadat-ibadat, kena hidupkan. Bagaimana hidupkan benda ni? Untuk ubah suasana. Kita nak ubah suasana kita sekarang di tempat kita ni. Kita kena cari jalan, pakat sama-sama orang kita nak mari pukul berapa untuk wujudkan suasana ni. Dia kena gerak masjid dulu, suasana masjid. Barulah dia akan berubah sikit-sikit. Lepas tu amalan ni nak pindah kepada rumah orang Islam pula. Jadi masjid nak main peranan. Masjid nak main peranan. Kalau tidak, kalau kita tak pergi duduk lagu ni kan tak? Masjid rumah wakil qalmah. Sebab Nabi bila pergi Madinah Hijrah mula, Nabi duduk masjid. Dia ahli sukuh ada kan? Suasana masjid sentiasa ada amalan. Sentiasa ada amalan masjid Nabi. Sehingga kekal pada zaman Nabi telah wafat pun, zaman sahabat. Kita dengar hadis masyhur kan, Abu Hurairah pergi pasar kan? Royak kepada orang pasar, wahai manusia, ya ayuhan nas, pusaka Nabi duk bagi di masjid ni, muduk sini. Cara Abu Hurairah. Dia orang pasar pergi masjid. Pergi Abu Hurairah tunggu pasar. Dia pergi mula, ya bro. Tak ada pun. Kamu kata pusaka Nabi. Abu Hurairah tanya, tengok ada ke di masjid? Kamu tengok ada orang sembahyang, ada orang duduk dalam halaqah baca Quran, ada orang duduk muzakarah. Abu Hurairah kata, itulah pusaka Nabi. Itulah pusaka Nabi. Barulah kita kena sepakat bagi masa setiap orang. Anak muda, orang tua sepakat bagi masa untuk masjid. Kita ada kerja buat kita, tapi kita manage hidupkan suasana masjid tu supaya orang siapa-siapa bila-bila masa, siapa-siapa pun untuk dia nak belajar ke apa dia boleh mari masjid. Dia ada tahu dah ada suasana. Ada suasana, dia boleh belajar. Dia nak belajar ke apa dia. Sama ada suasana ibadat. Ini buat bagi kesan ni. Orang nak berubah tapi dia tak ada tempat untuk dia nak pergi. Duduk khoyah saja tak jadi. Jadi hak ni kita kena. Dia Allah Taala sebut kan tak? Orang yang makmumkan hajat dia orang yang beriman dengan Allah, mendirikan sembahyang. Dia tidak takut malaikat Allah, fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang lagu ni akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang ni layak. Semua kita ada kelayakan tak buat pula. Jadi kan rugi. Semua ada kelayakan. Tak buat pula. Kalau tidak kita nak berubah nak. Mabda' kita nak berubah lagu mana? Kalau kita tak wujud sana. Dia ada dah tempat yang mana hidup sana lagu ni dah. Di tempat kita lah, di Malaysia kita ni ada dah. Surah dia hidup. Dengan amalan-amalan dah. Anak-anak muda mari. Ada orang tua mari. Suasana tu dibentuk. Dia akan berubah, dia akan bagi pengaruh. Daripada masjid ni lah. Lepas tu kita berubah di rumah kita pula. Di rumah kita kena ada amalan. Kena ada jadual. Kita buat sikit. Kena ada amalan. Semaya sunat mula di rumah. Semaya sunat mula kita tekankan. Majlis taklim. Hadis Nabi diperdengarkan. Halqah Quran kena ada di rumah orang Islam. Kemudian aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana. Adakah kamu menyangka bahawa ni targhib, masih lagi targhib jihad. Adakah kamu menyangka bahawa bagi minum pada orang haji dan juga
duduk memakmurkan Masjidil Haram ni sama dengan orang yang mana? Ini dikata pada orang musyrikin lah. Sama dengan orang mana? Beriman dengan Allah di hari akhirat, berjual di jalan Allah, la yastawuna inda Allah. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Khidmat bagi orang mina, bagi air pada orang buat haji ni satu perkara yang besar. Khidmat ni amal-amal masjid Nabi, khidmat. Dan imarah dengan sembahyang agama. Tapi tak nak dibandingkan dengan orang yang mana beriman dengan Allah dari akhirat, orang yang mana berjual di jalan Allah. La yastawuna indallah. Tidak akan sama di sisi Allah. La yastawun indallah. Perkataan yastawun, istiwa ni tidak akan sama sekali. Wallahu la yahdil qaumadh dhalin. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu. Orang yang mana beriman kemudian berhijrah, kemudian berjual di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka ni a'dhamu darajatan indallah, lebih tinggi darajat di sisi Allah. Dan itulah orang yang mana akan dapat kejayaan. Yubashshiruhum rabbuhum. Allah Taala akan bagi berita gembira pada mereka dengan rahmat-Nya dan keredaan Allah SWT. Dia bagi mereka jannah, syurga. Dalam itu na'im mukin, nikmat yang kekal. Khalidina fiha, kekal dalam itu selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun. Sesungguhnya di sisi Allah ni ganjaran yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu, mula wala pula cerita tentang wala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la tattakhidu aman, jangan kamu jadikan ayah kamu, adik-beradik kamu, teman kamu. Ini istahabbul kufra al, sekiranya mereka lebih suka kekufuran di atas iman, sehingga mereka pilih kekufuran, maka tak boleh wala. Tak boleh wala. Buat baik tu suku, wala. Tak wala. Wa man yatawallahum minkum, siapa dia menjadikan mereka ni teman setia. Teman setia. Wala ni dari sudut mana wala ni? Bukan kata tak suka pada orang kafir. Tak, wala ni sudut ikut orang kafir. Ikut agenda dia, ikut pandangan dia. Tak setuju dengan hala tuju arah kehidupan dia ni. Ni wala dengan mereka. Bukan wala ni apa dia? Tak gisai. Kalau kita sign bertegur siapa dengan orang kafir, tak ada masalah ke apa? Tak. Kita beli bagi buka puasa kita, baru kita nak bagi hadiah pada dia. Tak ada ke apa jira-jira kita kafir. Itu bukan walak tu. Walak ni larang yang Quran ni. Kau tak boleh hatta ayah kita, hatta adik-beradik kita. Bagaimana? Setuju dengan arah tuju dia. Tak, agenda kekufuran dia tu tak boleh. Hak tu tidak dibenarkan. Sehingga kita tak meninggalkan orang mukmin. Kita kena rasa ni lah orang mukmin lebih utama lagi. Ni Allah Taala bagi tahu pada orang Islam. Ya ayyuhalladzina, wahai beriman, jangan kamu jadikan ayah kamu dan adik-beradik kamu ni aulia. Teman rapat kita terjemah. Tak ada terjemah lagu lain dah. Tak, teman rapat dari sudut mana? Dari sudut untuk ikut cara hidup dia nak bina. Tak, ayah kita nak bina keluarga dia lagu ni. Dia kafir, kita Islam. Kita tak boleh ikut. Tak, dia ada agenda dia. Tak boleh. Kita tak boleh. Dan kita ada sudut kita buat baik, kita buat baik. Buat baik, kita buat baik, tak ada masalah. Sebab dia pilih kekufuran ke atas iman. Wa may yatawallahu minkum, Allah kata, siapa dia dokong orang lagu ni, walak dengan orang lagu ni, setuju dengan dia belaka, fa ulaika humudz zalimun. Itu termasuk orang yang zalim. Masuk orang yang zalim. Kul, katakanlah hai Muhammad, in kana aba, sekiranya ayah kamu, anak kamu, adik-beradik kamu, isteri kamu, keluarga kamu, harta kamu yang kamu usaha tu, tak, perniagaan kamu takut rugi tu, dan tempat-tempat rumah-rumah kamu, rumah rehat kamu suka tu, kamu reda, rasa selesa tu, kamu lebih suka daripada Allah dan Rasul, lebih suka daripada jihad fi sabilillah. Ni bahaya ni tu. Ni tengok ni, tubik nifak kita. Tak, ni tengok Quran ada scan kita. Tak, sekiranya ayah kita, mana keluarga kita lebih keutama kita keluarga kita. Kan ni kan? Ni ayat seluruh dunia sekarang. Tak. Keluarga paling utama sekali. Keluarga paling utama sekali. Dengan benda hak tapi digunakan ke arah batil. Nak tanam pada orang. Sebenarnya orang Islam pun utamanya, tapi bagaimana bawa keluarga kepada syurga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Lindungilah diri kamu, lindungilah keluarga daripada benda ni. Keluarga orang beriman. Tak.
Allah SWT nak cerita pada kita. Tapi kita jangan terperangkap ni. Ni tengok Allah SWT terbiah para sahabat daripada anak-anak orang kafir belaka. Sahabat ni anak orang kafir belaka. Tak, anak orang kafir. Tak. Ini keadaan mereka. Keluarga semua kafir, masuk Islam. Jadi Allah Taala tu bagi tahu. Sekiranya tak, ayah kamu, keluarga kamu, dan adik-adik kamu, isteri kamu, kaum kerabat kamu tu, harta kamu, perniagaan kamu tu tak boleh nak mani, tak boleh nak, tak, Islam tak boleh nak guna kita sebab kita dah sibuk dengan benda-benda lagu ni. Kita dah sibuk dengan keluarga kita dah sibuk dengan perniagaan kita ni, sehingga masa kita untuk agama tak ada, tak boleh. Tama-tama agama ada dekat dia sekarang ni. Ni bahaya kita. Allah nak kata fatarabbasu, tunggu. Allah kata tunggu kamu hatta ya'ti Allah, sehingga Allah Taala buat keputusan. Tunggu keputusan kamu, azab daripada Allah. Lagu mana? Tak tahu. Tapi ini ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mu tunggu. Tak ada hukum orang mukmin. Nak khitab pada orang mukmin. Nak betul kehidupan kita. Sebab tu sebenarnya Allah Taala bagi rezeki, Allah Taala bagi bagaimana nak guna ni untuk agama. Kehidupan kita untuk agama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sebab tu kena betul. Bagaimana nak jadikan agama? Keluarga kita nak jadikan agama. Sebab apa? Tu tempat kita sebenar. Nak dunia kan itu usaha lah lagu mana pun dia. Kita ingat dengan bahagia kita dengan ada dunia, tak bahagia, tak ada. Allah Taala tetap. Kalau kita faham dunia ni tempat untuk sempurnakan keinginan kita, kita telah mikir dengan cara fikir yang salah. Tak. Nabi kata mali wali dunia. Apa hubungan aku dengan aku? Tak ada hubungan dengan dunia kita. Aku ni seperti mana satu orang yang mana musafir, dia berjalan jumpa satu pohon, berteduh sekejap. Kemudian zahaba wa taraka. Di dunia Nabi gambarkan semua. Sebab tu Nabi hidup dengan dunia ni. Nabi hidup dengan susah gitu berdasarkan pilihan Nabi untuk tunjuk pada umat setakat dunia ni setahun ni boleh selamat dah. Nabi ditawar ke gunung Uhud tu jadi emas. Nabi boleh. Tapi Nabi tak suruh umat buat alasan. Susah tak apa, muka dia senang. Dia suruh orang gini-gini, dia senang. Kan manusia ni cepat buat alasan. Ni manusia ni bila tengok Nabi tak boleh buat alasan dah. Sebab tu Sa'id bin Musayyab bagi tahu, bila rumah Nabi diroboh ke tak, anak-anak sahabat semua menangis. Anak sahabat ni tunggu dia. Anak Abdurrahman anak siapa dia? Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah nangis. Sahabat-sahabat besar nangis. Bawa bukan menangis kerana saya rumah Nabi dah. Mereka tak ada takdir sekali bagi perbandingan. Tak ada. Sahabat bukan lagu tu. Sahabat bukan sayang. Sahabat saya Musayyib bagi tahu kerana kami tak nak ayat daripada generasi selepas ni lagu mana seharusnya orang mukmin ni. Jadi generasi mari anak murid mari tu daripada semua negeri tu bila mari ke Madinah nak tahu lagu mana sebenarnya kehidupan orang mukmin, mereka tunjuk rumah Nabi lah. Tunjuk rumah Nabi pahal lalu. Jadi baik tunjuk rumah Nabi ya. Tak. Tunjuk rumah Aisyah lagu mana? Tunjuk rumah Aisyah lagu mana? Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Aisyah balah dengan anak saudara dia ni, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kan tak? Kes gapo dah? Kes Abdullah bin Zubair teguh gapo dia? Tak. Teguh kes sedekah kuat dah. Kan peruntukan dia kan. Gaji di kalangan sahabat, gaji paling tinggi sekali Aisyah radhiyallahu anha. Kalah gaji Amirul Mukminin. Gaji dia. Aisyah ni bila siapa aja peruntukan dia, tak? Hari tu habis lisi. Tak? Akan bagi. Kan orang mari Madinah, mari ngaji dengan sahabat-sahabat, semua orang ni mari musafir belakang. Tak? Jadi memang diguna, dibagi. Tak? Abdullah ni nama dah gerai kan tak? Tak. Dia tegur Aisyah. Tegur. Sipal lah sikit. Tak? Mereka ni Aisyah tak berubah kehidupan daripada zaman Nabi selepas Nabi wafat, tak berubah langsung. Dan sebab dia lalu dah ni masih terbiasa, orang pernah lalu dah susah 3 bulan rumah dia tak berasa. Dia tak ada gapo dah. Tak. Rumah orang mana 3 bulan bersama Nabi tak berasa, dia tak ada gapo dengan dunia. Tak ada gapo. Lama-lama dia tua dah. Abdullah bin Zubair tegur dia. Tak. Abdullah bin Zubair ucap kata dia kata mak dara dia ni tak boleh pakai pitis dah ni, tak tahu buat gana ni. Nak aku ikut kosi. Dia kata aku nak sekat kali ni, kalau perlu tu kena mari aku nak sekat, tak siwin dia. Sebenarnya anak dara ni niat molek dah. Ni peringkat tinggi belakang, bukan sebab kita belakang kan. Tak. Mana dia bukan tak siwin sedekah rasa, maknanya biarlah ada dah. Ni agak
Siapa tu kalau kita baca kisah kat Aisyah kat Arab, bagi tu kat bagi kau orang minta bagi sehingga hamba dia mikir tak, kalau tinggal sikit beli daging tak apa. Tak. Tapi hamba pun tak royak. Aisyah tanya, bawa tak royak? Kalau royak aku suruh beli daging. Tak royak habis wi. Mana tak ada nilai. Kita boleh tengok ni. Tak sini. Bila dia dengar je Abdullah bin Zubair kecek lagu tu dia subhan nama Allah terus kecek dengan anak dara dia bila marah. Dia marah pada anak dara dia. Sudah Abdullah bin Zubair banyak kali dah tegur dia. Baik masuk dari bilik dia tengok dia jahit seluar tu baju dia tu betapa banyak dah. Jahit lagi. Masa tu pasti jatuh dah. Bayar kaya dah kan. Allah berzubair ingin kepala ya tahu. Kalau orang tengok ni orang kata mocik ni dekuk doh bakhil peringkat gapo dia tahu. Kata. Aisyah kata gapo dia? Ya luka dia kata. Budak dia sudah tahu gapo dia? Budak tahu gapo? Sebab Nabi pesan dah pada dia. Nabi royak pada Aisyah apa Aisyah jadi gitu? Nabi kata wahai Aisyah kalau kamu nak bersama aku di akhirat jangan ubah kehidupan kamu. Ya, tak ubah. Jangan tukar pakaian selagi sehingga tak boleh nak pakai. Ni orang terbaik. Dia telah mereka ni sebab apa buat gitu? Bukan tolak dunia gini dah. Dunia jatuh pada bagi mereka. Tolak gapo? Dunia jatuh. Mereka ambil belakang. Dua empire mereka ambil. Nak ambil sungguh-sungguh. Bukan senang nak ambil dua empire. Tapi mereka nak tunjuk pada umat hakikat kehidupan dunia ni setara mana sebenarnya. Dia tak ada gapo kan? Bila mati tak ada gapo kan? Tak Nabi kita gapo dia? Tapi kita tak faham. Tapi ini benda yang menghalang kita. Dan mana-mana kita ingat kerana perniagaan kita. Tak untuk agama tak ada. Kita hidup 60-70 tahun. Tak. Dah lah masa kerja tak boleh lagi duk sibuk dengan kita kalau kita muhasabah diri kita, masa yang kita bagi untuk agama gapo dia? Harta kita untuk agama gapo dia? Fikir kita untuk agama, untuk bangun agama gapo dia? Kita lebih banyak kita sudah kan untuk akhirat kehidupan kita ni. Tak tiba-tiba kita guna otak kita mikir ni letih mikir untuk bina dunia lebih banyak daripada bina agama. Kita nak fikir lagu mana dengan sebab aku ada ni agama ni boleh naik. Seperti mana zaman Nabi, seperti mana zaman sahabat. Kita kena fikir lagu tu. Kita duduk zaman lagu ni kan? Kita bukan duduk zaman agama tinggi, kita tak perlu fikir. Kita duduk pada zaman sepatutnya kita fikir lagu mana ni dengan masa yang Allah Taala bagi pada kita, dengan harta yang Allah Taala bagi pada kita, dengan ilmu yang Allah Taala bagi pada kita. Bagaimana ni nak ubah manusia ni daripada tak semaya pada semaya nak akal agama. Dia benda ni tak akan berlaku dengan gitu kan. Mesti dia kena dengan musyawarah, dia kena khijah, dia kena dia kita duduk gini, kita faham kan? Dunia kita faham. Hak ni kita tak faham. Perubahan umat ni dia kena gerak. Dia kena pergi jumpa. Tapi kita selesa. Tapi tengok ni ayat ketika mana Allah SWT turunkan untuk talbiah para sahabat. Ini peringkat-peringkat tinggi. Perkara ni yang menghalau orang tak keluarga dia tak boleh nak berjual. Kita masih doa. Jaga keluarga pun agama juga. Total umat tengok keadaan umat ni. Kalau tempat kita kalau di Malaysia kita di Sabah. Di Sabah ni kan. Dah pelarian daripada Filipina mai duduk di belah Malaysia ni. Orang Islam kita ni, orang Maluku. Dah ni, orang kita gini. Orang ni kan dah kerajaan kita tak bagi kad, tak bagi IC. Dah, tapi kerajaan bagi duduk. Kerajaan bagi duduk. Dah, elektrik pun kerajaan bagi ambil gitu ya. Situ tempat tu tandas tak ada, orang tak ada dah. Orang mau, tu orang Islam belaka. Orang Islam belaka. Tak ada siapa sedia nak pergi duduk situ. Ni orang Islam. Dia dah lah di dunia tak ada dah. Agama tak ada pula lah. Tak rugi. Sedangkan ni orang Islam kita. Tapi sebab kita tak ada rasa umat tu tak ada. Rasa sebagai umat tak ada. Ni sebab kita. Jadi benda-benda lagu ni dia perlu libatkan semua kan. Agensi tak cukup kita tahu dalam ni. Agensi kerajaan tak ada dah. Orang kerajaan ni kalau nak pergi dia kena ada elang, dia kena gini pahala gini dengan fikir lagu ni mana boleh buat kerja. Dia fikir gapo-gapo kena ada pitih belaka. Nah, kita nak go ke rumah ni kita kena sedia keluarkan duit kita sendiri. Kita kena bina lagu tu. Setiap orang ni agama paling tinggi sekali. Bagaimana nak tarik demo tu supaya taat pada Allah SWT, nak ajar dia agama. Dia benda ni dia perlukan masa. Dia perlukan tenaga, dia perlukan fikir, dia perlukan duit, dia perlu bagaimana nak susah. Kena gerak. Kita ada kekuatan, kita ada benda.
Bukan kita kata nanti kita kalau kita bekerja sama belakang ramai boleh bentuk kan tak? Boleh guna. Tapi kalau kita tak siwak kerja nak kan? Tak. Maka kita terima hasil dia. Tak keadaan kita lagu ni. Lama-lama alat kamu buat kita sendiri ilmu. Buat kita sendiri ilmu. Tapi yang mahal manusia ni Allah Taala sebut dah ni. Tak. Hak ni keluarga sendiri yang mahal tak boleh nak maju. Tak. Peniaga kita duk nego macam tak. Dulu alasan tak boleh ni sebab apa? Sebab kerja. Tak patching, cari projek pula. Oh letih. Mati dengan gitu. Mati. Pas mula saya temai kerja pun ibadat juga ke tempat ibadat ke. Ibadat ke apa dia? Tak, zikir kita lagu mana, semaya kita lagu mana, takaruk kita lagu mana. Dan kita ni siapa dia sebenarnya? Dengan apa yang Allah bagi ni. Gapo kita guna untuk agama Allah SWT. Bila tengok keadaan umat lagu ni. Tak, kita mula buat bina rasa agama tu dengan kefahaman kita sendiri. Tengok kita Allah ni. Ya, tengok sahabat ni tarik ni. Tengok pergi berjual ni. Siapa dia pergi berjual ni? Siapa dia yang kena infak ni? Sahabat di Madinah. Madinah ada ke apa dia? Nego ke apa sahabat? Ada ke apa dia? Ada ladai ke apa dia sahabat? Tak ada. Orang lah susah dah. Tapi semua infak ni di Madinah ni. Sahabat muhajirin hijrah. Dah tak ada kau kena infak lagi. Rapat jik mereka tu. Ni Allah Ta'ala tadi. Dan mereka ni contoh pada kita. Pani Allah Ta'ala bagi tu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal mujahidin radhiyallahu anhum wa radwan. Allah bagi tahu. Ni ikutan kita. Ni mau kita boleh selamat. Agama mungkin kefahaman seperti bukan ittiba mereka ni, ittiba perintah Allah SWT, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Mau kita selamat. Tengok Allah Taala bagi tahu. Sekiranya kalau ayah kamu, keluarga kamu, harta kamu, perniagaan kamu, tempat tinggal kamu, rumah kamu lebih suka, lebih cinta daripada Allah dan Rasul dan jihad pada jalan ni, fatarabbasu, tunggulah sehingga Allah Taala buat putusan. Allah Taala tidak suka orang fasik lagu ni. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin wa yawmun. Sesungguhnya ni Allah Taala tarik pada para sahabat lagi. Sesungguhnya Allah Taala telah tolong kamu banyak tempat dah. Begitu juga dalam peperangan Hunain. Dan ingatlah ketika mana kamu rasa dengan peperangan dapat kemenangan kerana jumlah, kerana bilangnya banyak. Maka falam tughni ankum syai'a. Maka bilangnya kamu yang banyak tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun. Wadaqat alaikumul ardu rahabat. Di bumi itu jadi sempit bila kena serang kaum musuh. Wallaitum summa wallaitum, kemudian kamu dah pecah belah, sebahagian lari dah. Summa anzalallah. Masa tu Nabi sendiri ada. Summa anzalallahu sakit. Kemudian Allah Taala turunkan ketenangan ke atas Rasul, ke atas orang mukmin. Kemudian Allah Taala turunkan bantuan daripada para malaikat yang kamu tidak lihat. Wa adzabal ladina kafaru. Kemudian Allah Taala telah azab kaum kafir, wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah Taala pihak pada para sahabat daripada kita. Dalam Islam kita berjuang ni bukan dengan kekuatan, bukan dengan agama, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nusrah Allah. Waktu peringkat tinggi, peringkat jihad, dan peringkat kita gerak bawah gini pun gini ya. Kita bukan gerak dengan kepandaian kita, tapi kita guna kepandaian kita tu. Kita kena geraklah. Ni kita pula lebih daripada tu wali pula kita. Baca ayat lagu ni ke tak? Tengok. Orang Islam ni bukan menang dengan apa dia? Dengan jihad, dengan semua dengan bantuan Allah. Sahabat Nabi pergi dulu. Pergi buat kerja tu. Tak. Tapi etikad tu kena bantuan daripada Allah SWT. Kita ambil khulasah tu. Tak. Kita tahu kerja kata, Allah Taala tolonglah kau. Bukan kita tu, Allah Taala tu. Pas kita duduk main, pas kita duduk dengan keluarga kita, duduk relax gitu. Allah Taala tolonglah kau. So, kita nak ayat lagu mana? Bukan lagu ni sebenarnya. Tapi tengok Nabi Allah SWT tarbiyah dia, tarbiyah para sahabat. Ni untuk orang gerak dah. Orang gerak. Orang yang sudah merancang dah, orang sudah ni. Sebab dalam keadaan gerak gini, mari saya mari ni. Bila kita tak gerak, kita tak tahu. Bila kita gerak kan tak? Kita buat go tu, kita buat go ni, saya pun mari dalam hati kepada dia. Kerana aku dijadi ni. Kerana aku jadi ni. Ni rasa. Sebab tu Allah SWT dalam gerak tu tak kena buat perasaan-perasaan lagu tu. Ada jemaah ni kita boleh bentuk, boleh buat gini, boleh buat gini, tak program kita, amal kita boleh buat gini. Tak, bukan kerana kamu, bukan kerana kepandaian kamu, kena nafi belakang. Tak, ni semua taufik daripada Allah SWT. Allah Taala nak gunakan saya, nak gunakan masa saya. Tak, bawa Allah Taala datangkan nusrah. Nusrah mari dari keadaan orang lagu ni, sifat dia. Baik dalam media jihad besar, baik dalam media pergerakan untuk pergerakan dakwah skala kecil kita, di tempat kita, mahalah kita, sama-sama orang Islam kita untuk islah ni. Dia kena jiwa yang sama. Jadi jiwa dia sini dia latih dah gini sebelum masuk dalam jihad yang besar tu, perang tu
Maka jiwa yang sama duduk di medan terbuka dakwah gini pun kena bentuk jiwa yang sama juga. Bila kita tengok surah ni, kita perhati tak? Kita punya halangnya banyak lagi. Satu halangnya nak faham, satu bila gerak, sama-sama setuju dah ni, sama setuju dah ni nak gerak. Yang ni ada perangai ni, kita ada perangai, dia ada perangai. Bila duduk tidur sekali, duduk gerak sekali, mula benda ni tidak urus, lama-lama duduk pada sama-sama kita pula. Duduk pada sama kita. Sebab tu kita kena belajar. Dan benda ni Allah Ta'ala tarbiyah ni, baru kita tahu, kita ingat kita molek dah. Setahun lagi kita tak nak urus dah. Setahun lagi kita tak nak urus dah. Baru kita pandai dari sudut tu, minta dengan Allah SWT, minta islah, baru dia akan jadi. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha'. Kemudian Allah SWT terima taubat kamu selepas tu pada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, tengok ni Allah Taala uji orang Mekah pula. Wahai orang beriman, innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang musyrik ni najis. Macam mana kita nak jadi nak walak dengan dia? Kita kena pandai lagu tu. Ni pandangan kita. Allah Taala ajar pada kita. Innamal musyriku najas. Maka fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Maka bermula sekarang ni Allah nak bagi tahu tahun ni tak ada siapa di kalangan mereka boleh mari buat haji, buat umrah. Ni ayat. Ni ayat ni turun ni jatuh ekonomi Mekah ni. Ayat ni betul Allah sunnatullah tak akan berubah. Orang Mekah yang beriman masuk Islam tahun ke-8 Hijrah ke tak? Selepas Hunain tu masuk Islam. Tak. Mereka nak jadi mukmin ni sedangkan mereka ni 18 tahun pergi dengan Nabi. Tak, kalau kita kata 13, 8, tak, 21 tahun pergi dengan Nabi. Tak. Lepas tu mereka jadi orang Islam. Lepas tu mereka nak jadi seperti sahabat-sahabat di Madinah, Muhajirin dan Ansar. Tak. Mereka nak jadi mukmin, mereka kena lalu ujian lalu. Tak. Masa Hunain tu memang Nabi nak tarik hati mereka, Nabi bagi semua. Hunain tu Nabi bagi pada orang Mekah. Bagi. Mula-mula. Tapi bila dah Islam masuk dah, nak daripada Islam nak jadi mukmin sebenar, mereka kena lalu sama seperti mana sahabat lalu di Madinah tu. Dengan susah payah, mujahadah, gapo kehidupan tu sama. Jadi tengok ni, tengok datang ujian. Ni cara Allah, cara tak berubah. Sunnah ni tak berubah. Sunnah nak jadikan diri kita ni asbab hidayah, maka berhajat pada mujahadah dan pengorbanan. Berhadap pada mujahadah, sunnah ni tak berubah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang beriman, sesungguhnya orang kafir ni, musyrikin ni najis. Maka bermula pada tahun ni tak ada lagi orang kafir ni boleh buat haji, boleh buat umrah. Jatuh ekonomi Mekah. Sebab apa? Kedai-kedai dia tu negot. Orang Mekah ni dia punya sumber dia ni umrah dengan haji. Umrah dengan haji. Kalau halal orang tak boleh mari ya, habis. Pahala kau orang Madinah yang pergi buat haji. Maksud tu orang Madinah orang Madinah ada gambar dia. Orang Madinah. Kudrat sahabat kita tengok barang saja, beli dah. Kita tak ada piti, kita miskin. Tak. Jadi habis. Betul Allah kata wa in khiftum 'ilatan. Sekiranya kamu bimbang berlaku kemiskinan, kemelaratan, fasawfa yughnikumullah. Allah Taala akan cukupkan kamu dengan kurnia dia. Insya-Allah. Sekiranya Allah Taala kehendaki. Innallaha alimun hakim. Allah Taala alim, tengok. Perintah Allah ni alim, maha bijaksana, maha hakim. Ni putusan Allah. Lepas tu ikut tu jadi lagu mana? Jatuh ke kena Mekah sungguh. Sebab tu jangan gopoh. Bukan kata lepas tu Allah SWT hukum Allah Taala terbaik. Oleh kerana kita faham terbaik, kita ingat bila laksana undang-undang Islam jadi molek lalu. Dan dia kena lalu satu fitrah tu akan susah dulu. Ni susah ni lepas ni. Lepas tu ayat ni orang Mekah ni susah, ekonomi jatuh mundur, tapi tetap sabar di atas kebenaran. Tu korbankan diri. Dan seperti mana Ikrimah bin Mujahid, tengok tu pergi jihad, tu pergi berjihad. Hidup dia kan mati dalam jihad kan. Tak, tokoh-tokoh Suhail, tak. Jadi sahabat-sahabat besar. Orang lain murtad tu bila Nabi wafat kan, orang Mekah kemah kan. Tak, imam masuk kemah dia. Tak. Tarbiyah. Hasil daripada tarbiyah. Sebab dia kena lalu perkara lagu ni. Dia kena lalu perkara ni. Dan mereka telah lalu dengan sungguh-sungguh dah. Dengan sungguh dah. Mana sebab tu kena orang Quran ni kena sebarkan. Sebab kita sudah bina umat ni yang faham. Tak, bila nak naik ke Islam ni, dia kena faham bahawa dia bersedia berlaku kesusahan. Tak, ini sunnah Allah dah. Bila ni kita dah ajar orang Islam ni, tak, kalau tuan-tuan nak maju sokong kita, tuan-tuan nak maju sokong kita, susah. Lepas tu tak maju kena katak, kena dek main caci gitu, kena caci pakai cerah
Tak. Sedangkan kita janji sedangkan dunia tak berlaku seperti mana kita nak. Projek kita ingat boleh berlaku, tiba tak berlaku. Pada main salah kau itu salah kau, nak main lagu tu banyak. Tak. Bila umat ni tak boleh nak maju gini. So, kita akhir setahun ni dah lebih kau jatuh. Kalau kita tidak ikut law yang sebenar yang sepatut manusia tu maju. Tak. Dia kena bina kesatuan dulu. Tak. Walak pada Allah dan Rasul sungguh. Lepas tu bina sikit-sikit dari sudut ekonomi kita, tak bergantung pada orang lain. Dia kena lagu tu dah. Tak. Tapi kan cara ni kan dia susah kan sikit. Tapi permulaan dia. Tapi ini jiwa orang mukmin. Qatilul ladzi, tarik jihad lagi. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang mana tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat. Mana perangilah dia, bukan kata pergi kat mereka dak. Mana perangilah dari sudut sama ada kalau berhajat pada penjelasan. Berhajat pedai. Dia luah kan? Dia luah. Tak. Qatilul ladzina la yu'minuna wala yuharrimuna ma harramallah, iaitu orang yang mana tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Tengok Nabi ni berjihad dengan orang lain. Nabi paling faham sekali. Nabi telah tatbik kan. Tengok Yahudi di Madinah, ke Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraisy. Nabi buat lagu mana? Bukan tak pergi perang Bani Nadir, pergi bagi penjelasan, pergi dakwah dia. Penjelasan demi penjelasan sehingga Allah Taala buat keputusan. Kurangilah orang yang mana tidak mahu beriman dengan Allah di hari akhirat, yang tidak wala yuharrimu, tidak mengharamkan apa yang Allah Taala haram dan Rasulnya, wala yadinuna dinal haq, dia tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu orang yang mana? Orang yang mana diberi pada mereka kitab, sehingga mereka tunduk, sehingga mereka bayar jizyah. Wa hum saghirun, dalam keadaan mereka hina. Sebab apa? Sebab ni tengok mereka waqalatil yahud, Allah Taala beritahu ini kefahaman Yahudi. Dia Allah Taala guna qalat. Waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Yahudi dakwa Uzair ni anak Allah. Anak Allah. Seperti mana Nasara dakwa Al-Masih ibn Allah. Jadi ini bila mari qalat dalam Quran ni, dia kadang dia bukan kefahaman sentiasa pada kaum ini pernah berlaku dalam Yahudi ni. Tak, ni bukan keseluruhan Yahudi maksudnya. Qalatil yahudu Uzair, berkata Yahudi ni Uzair anak Allah ni bukan keseluruhan firqah Yahudi dah. Tak. Tapi perkataan ni memang daripada Yahudi belakang. Daripada orang Yahudi lah ada lah. Tapi bukan semua. Seperti mana Nasara, wa qalatin Nasara Al-Masih ibn Allah. Tak. Ni bukan semua Nasara ni, bukan semua Kristian dakwah lagu ni. Ada Kristian ada gini. Allah Taala cerita dalam surah Maidah sebelum ni kan tak? Allah Taala bagi tahu firqah Nasara ni ada kata innamal masih ibnullah, sesungguhnya Masih itu tak anak Allah. Ada kata salisu salatah, tak salisu salatah, ada trinity. Jadi dia ada firqah. Tak, dia ada firqah. Ni Allah Taala nak bagi tahu tak tentang ahlul kitab, orang yang diberi pada kitab sebelum kita ni. Tak. Bagaimana mereka ni kerana tidak beriman dengan Allah di hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang haram, tidak beragama dengan agama yang benar ni, sehingga keluar kata-kata lagu ni. Ini Allah Taala bagi tahu contoh ni. Contoh ahlul kitab yang tidak yadinuna dinal haq, tidak beriman dengan agama yang sebenar. Sehingga Yahudi dakwa Uzair itu anak Allah, Nasara dakwa ni Al-Masih anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahim, itulah kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, yudahi, menyerupai kata-kata orang kafir sebelum mereka. Qatalahumullah, kutukan Allah ke atas mereka. Bagaimana mereka boleh dipalingkan dengan kebenaran? Bagaimana mereka boleh dipalingkan ni? Tengok ni, ittakhadhu ahbarahum. Sebab mereka jadikan tok lebah mereka. Ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadat mereka ni arbaba min dunillah, sebagai Tuhan selain daripada Allah SWT. Sebagai Tuhan dari sudut mana? Bukan sembahyang, dari sudut ikutan. Sehingga bila ulama mereka fatwa bercanggah dengan kitab Allah, bercanggah dengan nabi mereka ni, mereka ikut juga tu jadi Tuhan. Seperti mana ada kata nabi gikannya tok guru kiri, ikut tok guru kiri. Ini jadikan arbab min dunillah, arbab bahaya tu kan. Ittakhadhu ahbaram. Allah Taala bagaimana mereka boleh dipalingkan jadi sesat lagi. Jadi Yahudi kata Uzair anak Allah, Kristian kata Isa tu anak Allah. Bagaimana boleh jadi sampai lagu tu? Sebab ittakhadhu ahbaram, mereka telah jadikan ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadat tok lebah mereka. Dua ni
bagi kepada dia kesian pada umat ni. Tak. Tok lebah kepada ulama-ulama dia juga tok lebah. Bahaya. Dan Nabi bagi tahu dah, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kamu pasti akan ikut sunnah orang terdahulu. Nabi kata dah. Sebab tu zaman kita ni jelas dah, Quran ni hidayah sungguh. Quran dan Nabi ni tak secara lagu mana. Marilah Gajah Rimah pusing lagu mana kita kena tetap tengok baru selamat. Kalau tidak habis. Tak. Makin lama makin nampak kita Allah ni, kehebatan kita Allah. Kalau tidak jadi sebab ni, tak mereka jadikan ulama-ulama mereka, tak lebah mereka ni sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi semua, mana ikut seperti mana hadis Adi bin Hatim tu. Tak. Mereka menghalalkan, mengharamkan, mereka kata gini boleh kan. Kita orang ikut belakang, ikut ulama kata, ikut tepeti ikut. Tak, ikut. Patut tanya, kena tengok ya. Patut tak payah pusing tanya. Tak sungguh Allah Taala kata lagu mana, Nabi kata lagu mana. Sahabat ada lagu ni tak kira siapa dia. Kita akan selamat. Okey, selamat. Cuma kita pula waham dia tengok keadaan pula, kita terkesan keadaan. Dia sekali lagi ulama, sekali keadaan. Ni. Sebab tu bila berlaku keadaan lagu nak tadarruf pada Allah. Tak, sujud dan lama ya Allah bagi hidayah. Allah Taala akan bimbing, Allah Taala campurkan. Furqan dalam surah Anfal kan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Tak bagi tahu. Benar Quran. Allah bagi tahu orang beriman. So kamu benar-benar nak jadi hamba Allah, benar-benar nak jaga perintah Allah, Allah SWT akan datangkan furqan. Allah bagi nampak hak. Allah nampak hak. Takwa pada Allah. Takut pada, sebab tu kena gambar kata ilmu Allah, tak kudrat Allah ni. Kita nak putuskan lagu lain ke tak? Mula-mula kita kena sambut perintah Allah tu seperti mana kita sambut satu orang yang mana kita sangat jelas, kita sangat takut pada dia, kudrat dia, kita faham ilmu dia lagu mana. Baru kita nak bandingkan dengan orang lain. Tak. Kalau kita boleh teruk juga, Allah ni takwa. Tak, sebab tu kita takwa pada Allah ni, Allah lagu mana? Ilmu dia lagu mana? Tak celup jari kita dalam laut, lekat di jari kita tu ilmu seluruh makhluk, semua mufti, semua para anbiya, semua makhluk kita ni. Air laut tu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Zat lagu ni. Kita nak canggah. Tak. Dan dia yang bagi tahu dunia tempat ujian. Dan kita tengok kisah-kisah orang soleh lagu mana, bagaimana ujian dibuat. Bukan mereka bila mari ujian tu mereka tinggal perintah Allah. Dia bukan kata nak taat perintah Allah nanti tak ada ujian, nanti tidak berlaku masalah pada diri kita, pada harta kita dah. Tak ada. Tengok Nabi Ibrahim. Tengok bagaimana perintah Allah pada Nabi Ibrahim. Tengok para anbiya belakang. Tengok Nabi kita. Baru kita faham, baru tak ada dengar darurat kita. Tengok Nabi kita di Ahzab. Pahal kita baca Ahzab. Ya ayuhan Nabi, Allah Taala bagi wahai Nabi, ittaqullah. Tengok ayat mula-mula lagi surah Ahzab. Kadang tu kalau kita kat darurat ada Yahudi mari, munafiki mari pujuk Nabi, wahai mak darurat ni. Tak, bahaya ni. Seluruh Arab mari sekali Madinah. Tak, Yahudi mari tawar ke, munafiki mari tawar pada Nabi nak negotiate dengan Quraisy supaya tidak serang Madinah. Kadang Nabi telah tunjuk pada kita. Nabi telah tunjuk pada kita bagaimana dalam apa situasi perintah Allah depan sekali. Tak peduli. Tak. Allah Taala kata ittabi' ma uhiya, ikut apa yang aku wahyu pada kamu. Ketika ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Lepas tu wa kana Allah aliman hakimah. Bahawa Allah Taala tahu belaka bijak. Lepas tu ikut apa? Ittabi' ma uhiya ilaik. Ikut apa yang diwahyu pada kamu. Kalau ikut wahyu kan bahaya kan? Fatawakkal 'ala Allah. Tawakkal pada Allah. Kemudian Allah Taala gambar ke bagaimana para sahabat Nabi diuji. Ketakutan tu mari sehingga sampai ke halkum. Mari. Takut Nabi daripada sahabat. Seluruh mana keputusan Nabi ni bahaya pada semua keluarga, semua kan. Bahaya keadaan dia. Tapi Nabi tak peduli. Tak, perintah Allah Taala ada depan. Tak. Makan ni tak ada, musim sejuk, musuh mari. Ketakutan. Tak. Kemuncak Allah Taala uji Nabi. Lepas tu lah bila Nabi telah berjaya, Allah datang bantuan pada Ahzab. Allah Taala kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu Rasulullah ni ikutan yang sempurna. Ayat tu di mana? Di surah Ahzab. Bukan ayat tu berkenaan pakai serban, bukan ayat tu berkenaan pakai jubah, bukan ayat tu berkenaan dengan janggut, bukan ayat tu berkenaan dengan miswak. Ayat tu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya kamu Rasulullah ni ikutan yang sempurna. Dia sudut mana? Menyempurnakan perintah Allah. Contoh terbaik dalam menyempurnakan perintah Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaan situasi pun tak peduli. Kalau kita hayati dengan fikrah sekarang ni, tinggal dah perintah Allah. Kita guna atas tukar darurat dah.
tubihul mahzurat. Kita tengok Nabi telah berjaya, telah tunjukkan. Kita nak buat sejalan kan dengan Nabi Ibrahim, dengan milah Nabi Ibrahim, dengan cara Nabi kita, sejalan. Apa pun situasi. Ni Allah Taala beritahu bagaimana ahlul kitab dulu boleh dipesongkan daripada kebenaran, sehingga kata Uzair anak Allah, sehingga Kristian kata Isa ni anak Allah. Sebab apa? Ittakhadhu ahbar. Mereka jadikan ulama-ulama mereka, tok lebah mereka ni sebagai Tuhan. Dia sudut ikutan. Selain daripada Allah. Wal Masih ibnu Maryam. Dan sebenarnya Masih ni anak Maryam. Dan baginda Nabi Isa ni wama umiru illa, tidak pernah diperintahkan melainkan supaya semua ilahan wahida, hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, tidak ada tempat bergantung melainkan dia, subhanahu, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Yuriduna an yutfi'una Allah, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka ingin hapuskan, tutup cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, Allah Ta'ala tidak ingin illa an yuti'u, melainkan untuk menyempurnakan cahaya dia. Walau karihal kafirun, walaupun kafir tak suka. Akan ada orang lagu ni. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah yang hantar rasul dengan petunjuk, dengan Quran, wa dinil haq, agama yang benar, liyadhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk Allah Ta'ala zahirkan di atas semua kefahaman agama. Walau karihal, walaupun orang musyrik tak suka. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, sesungguhnya ramai di kalangan ahbar, di kalangan ulama-ulama Yahudi dan ahli ibadat mereka, la yakuluna amwal, ni Allah Ta'ala jelas pula kesesatan ulama pula bagi tahu pada kita. Dan bila ulama mereka lagu ni, ulama kita bukan lagu ni, ulama kita lagu ni juga. Tak, bila Nabi kata la tattabi'an nas, kamu akan ikut sunnah kita dulu, maka sebagaimana ulama Yahudi lagu ni, ulama kita apa akan ada lagu ni. Nabi kata dah serupa kan? Tak serupa, seperti mana dua selipar. Seperti mana dua selipar. Wahai orang beriman, ramai di kalangan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Bani Israel, ahli ibadat mereka ni. Ulama cara ulama, tok lebah cara tok lebah, makan layak kuluna amwalan nas, tak makan harta orang ramai ni. Yang bahaya. Tok lebah uji cara tok lebah. Tak. Mungkin nampak lebah ke? Mula orang tak. Wak itawa. Tak. Pakai kereta wak itawa. Tak. Bayar belakang. Tak. Nak mandi kereta mari kereta macam ni bagus sekali dah. Terlepas tanya lu berapa kereta ni? Sebut 500,000 kan. Pas cakap nak beli 50 rial. Dah. Balik kurang 200. Mandi air tawar. Ini keadaan. Dia akan jadi lagu ni. Lebah dia tu digunakan. Jadi dah bukan main dia nak jadi lebah tu, dia kena istiqamah, mari semaya Jumaat, mari gabar-gabar. Tiba-tiba kan mula dia koyam-koyam, orang minta air tawar, air tawar je. Suka dia. Ni orang jahil kan? Orang jahil. Suka dia orang minta air tawar daripada dia. Dia serah apa? Lepas tu kalau jadi tu hewat jadi ke artis pula. Tak. Hak jadi. Dia suka lagu tu. Sungguh hari buat air tu. Tak mandi kereta. Padahal sepatutnya ajar tu naik kereta selamat, baca doa Nabi. Tak. Baca doa. Baca kalau nak pagi selamat, bismillahirrahmanirrahim dulu. Baca. Jaga perintah Allah SWT. Tapi tak sih, muka orang kan dia tarikkan tu kan. Dia tarikkan. Tak? Tarikkan. Ini orang biasa. Dua-dua ni dia main peranan dalam masyarakat. Masyarakat nak lagu tu mudah. Ya ayyuhallazina amanu, banyakkan ramai di kalangan ulama-ulama dan juga waruhban, ahli ibadah, la yakuluna amwalan nas, makan harta manusia dengan cara batil, Banyak ni income belakang ni, semaya hajat income. Tengah masjid tu, bahagian maya hajat saja 3,000 4,000 sebulan. Tak. Tu income sebahagian maya hajat. Dah maya hajat panggil rumah maya hajat. Cedek, dak 3 ekar air ke bawah, masak-masak ke apa habis 200 juga. Tak. Tengah masjid kata buat masjid dah. Masjid pula ada pakai biasa, pakai rumah. Rumah ramah sikit. Tak. Murah tak? Kita cucuk gitu ya. Tak. TMS 100, makmum 10 riyal ya. TMS sekarang macam marah TMS dengar ni. Tapi ni cara dengan lebah dia ni makan harta batin, atau orang awam. Dia ni asah dia orang lain, dia akan melarat. Oh, nak zaman kita ni kreatif belaka. Ustaz-ustaz muda kita lagi kreatif.
Ustaz tua tak kreatif, ustaz muda lah ni ya. Allahu musta'an. Orang ingat benda tu boleh ya. Orang buat belakang. Ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka makan harta orang ramai dengan cara batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan menghalau orang daripada jalan Allah. Ni yang payah dia nak bertaubat ni. Tak payah nak bertaubat. Ulama-ulama Yahudi ni. Sebab cara amalan-amalan dia semua gitu belakang. Semua jenis kau untung belakang. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah habashun. Orang yang mana simpan harta dia, simpan harta bertimu-timu, simpan harta emas dan perak, tidak infak di jalan Allah, maka Allah Taala kata bagi berita gembira kepada mereka kepada azabin alim, azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari yang mana mereka dibakar fina dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahum wa junuhum. Akhirnya kepada distereka tukuan, akhirnya dicap dengan besi panah pada dahi mereka, pada belakang mereka, pada tepi lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Hadza ma kanastum li anhu. Inilah yang kamu simpan untuk diri kamu. Fadhuku bima kuntum taknizun. Rasalah apa yang kamu simpan. Nah, itu dah ayat ini. Sahabat tanya Nabi ni, ayat orang tidak keluar zakat lah. Paling kurang infak fisabilillah ni mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahr. Kemudian Allah Taala beritahu kesesatan orang Mekah lagi. Orang Mekah lagi. Kembali semula. Berkenaan dengan bulan, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ni 12 bulan. Tengok agama aja kita 12 bulan. Mengikut dalam kitab Allah. Hari yang Allah Taala jadikan langit dan bumi lagi. Ada dalam 12 bulan tu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Tengok Allah Taala kata zalikad dinul qayyim tu. 12 bulan di sisi Allah dan juga 4 bulan haram ni Allah Taala kata apa? Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang sebenar. Bulan-bulan Islam ni dia agama, dia bukan bagi sepele. Kita duduk apa dia? Duduk bulan gereja. Ni gereja, Januari, Februari tu gereja. Dalam masjid kita pun duk kira bulan gereja juga. Negara Islam, negara Islam. Bulan Islam tahu bulan ni paling tahu sekali, semua orang tak tukar alhamdulillah. Tahu belaka. Bulan apa ni? Bulan Ramadan, bulan apa? Boleh mula dah kan? Kita boleh mula dah. Ramadan, lepas tu Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah, lepas tu Muharram. Sebab bila kita tahu kan ni bulan Ramadan, dah kita tak boleh balas sebab puasa. Alhamdulillah ni nikmat baru dalam Islam. Lepas tu bulan Syawal orang Melayu dia tak balas. Lagu-lagu raya semua tak balas bulan Syawal. Dah tak ada gapo. Nabi pergi bulan Syawal belaka. Ramadan Syawal. Bila masuk Zulkaidah bulan haram. Bulan tu dosa, buat dosa pada bulan tu tak sama seperti bulan lain. Ngopak pada bulan tu tak sama ngopak bulan lain. Pahala pun buat amal ibadat tak sama bulan lain. Dia lebih lagi. Jadi bila masuk Zulkaidah besar. Pada anak kita di kita bulan ni tak boleh balas. Suami isteri tak boleh balas, tak boleh masang muka. Ada bulan lain boleh. Bulan ni tak boleh. Tak boleh. Zulkaidah, Zulhijjah ni bulan haram. Bulan haram. Dia Allah Taala panggil zalikad din, agama. Allah Taala kata agama. Sebab tu kita. Fala tadlimu fihi al-amr. Tengok. Fala tadlimu fihi. Jangan kamu menzalimi dalam bulan tu anfusakum. Jangan lakukan maksiat. Tak boleh. Larangan daripada Allah khusus pada bulan. Wa qatilul musyrikin kafah kama yaqal. Dan perangilah orang musyrikin secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhan. Wa alamu, ketahuilah bahawa Allah Taala bersama orang muttaqin. Satu ayat lagi. Innaman nasi'u ziyadah. Sesungguhnya an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Ubah bulan-bulan ni fil kufr, satu kekufuran. Ni kesesatan Quraisy, kesesatan orang Mekah ni. Mereka ubah bulan-bulan. Bulan-bulan ni mereka ubah. Dia tengok ubah perintah Allah. Ubah bulan. Apa ubah ni? Semua keadaan. Sebab tu kata kita tak siama agama kerana keadaan tak jadi. Semua Allah Taala datangkan keadaan. Quraisy ubah bulan. Apa? Sebab keadaan lagu mana? Balas pergi lah. Sebab bulan lain boleh pergi kan? Pergi start bulan ni. 15 Ramadan baru start pergi. Bulan depan Syawal dia lagi pergi. Tiba-tiba pergi ingat kau sudah tak sudah. Akhir Syawal dah. 25 Syawal ataupun 25 Syawal seminggu nak habis bulan Syawal ni dah. Pergi tak habis. Modal banyak dah habis.
sikit nak tahu mana sadap ni dia. Mereka akan atas general mesyuarat. Tak, kita lagu mana ni? Tak. Dah habis bulan ni, pergi kita tak sudah lagi kan? Kena kalau berhenti kan? 4 bulan lepas ni pula kan? 3 bulan lepas Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram kan? 3 bulan kan? Kumpul modal pula, pergi pula. Habis pula harta kita. Lepas bila nak maju? Tak. Jadi dia tahu dah habis dah banyak harta dah. Begini. Jadi dia mesyuarat. Gini kita anjak 2 minggu lagi. Zulkaidah masuk 2 minggu lagi. Sepatutnya masuk minggu depan. Isytihar berlaku semua Arab. Dak orang Mekah, Tok mufti Mekah isytihar. Dak bulan Zulkaidah masuk 2 minggu lagi. Takwin dia wi. Setan ni mesti ada kaitan dengan benda ni. Dia mesti ubah Allah SWT ni. Mesti ubah. Dulu cara dulu. Lah ni dia cara dia. Cara ni. Tengok Allah Taala kata sesungguhnya ubah anjak bulan ni nama bulan fil kufr, satu kekufuran. Yudul bihi alladhina kafaru. Mereka sesak dengan sebab perkara ni. Orang kafir itu sesak kerana dengan perkara ni. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu. Mereka menghalalkan 1 tahun tu, dia akan menghalalkan 1 tahun tu. Liyuwatiu iddatan mahram Allah. Supaya mereka dapat menyamakan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebenarnya fa yuhillu mahram. Mereka telah menghalalkan apa yang Allah SWT, mereka telah menghalalkan apa yang Allah SWT haramkan. Tak lagi dah. Jangan jadi lagi. Dan Nabi ketika mana haji wida kan, Nabi telah betul dah kan. Nabi bagi tahu betul dah. Masa zaman Nabi ijtihad betul dah. Tak. Boleh haram itu seperti mana yang zaman Allah SWT tak jadikan. Zuyina lahum su'amalin. Dihiaskan buruk amalan mereka tu molek. Darurat belakang ni, semua darurat belakang. Tak, darurat dah kita ni. Habis modal belakang dah. Tepati semua anggur. Semua fatwa mufti kan, semua kita ni langgar perintah Allah. Riba bukan agama, darurat. Ekonomi orang Melayu. Maka riba tu jadi haram, jadi halal. Tak. Riba tu jadi halal apa? Kalau kita fatwa ke haram ni, maka menjejaskan ekonomi orang Melayu. Ekonomi orang Melayu paling besar sekali. Allah Taala bagi tahu kepada orang Mekah, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikun najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da min hadha wa in khiftum 'ilatan fasawfa yughnikumullah. Patutlah gitu. Kalau kamu bimbang takut kemiskinan dengan taat perintah Allah SWT, Allah SWT akan cukup kamu. Jaminan daripada Allah. Allah yang atur belakang. Tapi kita tak kasih ikut. Nak rugi kan? Berapa ratus juta rugi. Tak. Beratus-ratus juta juga. Dia buat apa juga? Salah takdir pula. Salah Allah Ta'ala juga. Tengok manusia. Allah nak bagi zuyina, dihias pada mereka ni, buruk amalan mereka tu ubah bulan ni dapat molek. Wallahu la yahdil qauman. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabiy rasulullah walhamdulillah.